Call lain ni. Bob dah masuk Bob. Bob pun tak masuk. Bob Epsilon. Rafi Q. Edin kata blackout cikgu. Siapa ni? Rafi Q. Azim Muhammad Azmil. Azim Muhammad Azmil. Muhammad Azim Muhammad Azmil. Takkan masuk terus tidur. Azim Abdul Hakim. Buka lah mic tu. Faris Hakimi. Okay. Epsilon, Bob dengan Azim dah masuk dalam ni Azim. Dia dah masuk tu. Tapi mana dia? Delta 29 eh. 56 sekarang 53, 52. Bob tak masuk, Epsilon 1, 2, 3, 4. Siapa yang dah masuk ni? Delta, tolong Delta, ramai yang kita masuk ni. Hanan tak masuk. Aiman Muhammad Nazri tak masuk. Dengan Rifki. Cikgu sudah masuk. Dah masuk. Hanan dengan Aiman Nazri lah. Hanan tak dengar. Aiman Nazri tadi kata hujan. Okay. Tolong call Ainan. Nazim, tolong call Hanan. Muhammad Azim, Muhammad Azmil. Mana? Dia ada dalam ni. Ya, mana dia? Adam Hakim baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina himmataka wa insya'allah min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, amin rabbal alamin. Okey, saya minta siapa present hari ni? Daripada Delta. Baik. Silakan Alif Imran. Allah. Dengar ke? Okey, dengar. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Alif Imran
akan membentangkan jawapan soalan 7 bab persimbangan redox. Jadi soalan 7A adalah takrifkan maksud pengosidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Jadi saya jawab, tindak balas pengosidaan berlaku apabila suatu bahan tindak balas kehilangan elektron. Manakala tindak balas penurunan berlaku apabila suatu bahan tindak balas menerima elektron. Seterusnya soalan B1. Kejap. Apa dia nak say print soalan? Pemindahan. Kejap. Kehilangan elektron manakala tindak balas penurunan. Okey, betul. Okey, B. B soalan dia, bincangkan proses pengosidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron bagi tindak balas yang berikut. Pembakaran magnesium dan oksigen berlebihan. Dan sel kimia dengan menggunakan pasangan logam, kuprum dan zinc. Dan diminta nyatakan bersamaan setengah dan bersamaan ion dalam jawapan anda. Jadi untuk B1, untuk pembakaran magnesium dan oksigen berlebihan, logam magnesium dioksidakan kerana atom magnesium kehilangan elektron untuk menjadi atom ion magnesium. Tak ada perkataan atom tu, tak ada. Terletak untuk menjadi ion magnesium. Okey. Yang lain dengar Jadi persamaan setengah dia seperti yang lepas tu Mg sama dengan Mg2 plus tambah 2E. Jadi seterusnya gas oksigen untuk oksigen. Gas oksigen diturunkan kerana jadi dia mengalami proses penurunan kerana molekul oksigen menerima elektron dan menjadi ion oksida. Jadi persamaan setengah dia ialah O2 tambah 4E sama dengan 2 O2 negatif. Jadi lepas tu diminta persamaan ion. Persamaan ion dia adalah Mg tambah O2 sama dengan 2 Mg2 plus tambah 2 O2 negatif. Okey, kejap. Okey. Dengar saya komen sikit. Okey. Jawapan Alif ni. Okey, yang pertama, soalan minta bincangkan proses pengosidaan penurunan. Okey. Jawapan dia dah betul. Jawapan dia dah betul. Cuma apa kat sini yang dia kurang kat sini? Boleh bila Alif present, saya boleh conteng ke dia punya whiteboard ni? Siapa tahu? Siapa boleh? Tak boleh Saya cuba conteng tapi tak boleh. Ada siapa yang tahu tak? Yang pernah tengok guna Zoom je. Zoom boleh lah. Guna Google Meet tak boleh. Cantiknya saya nak terus betulkan dia punya cantiknya saya nak betulkan dia punya jawapan dia. Terus. Okay. Alif ada pen ke? Pen. Untuk menulis pada kamu punya presentation ni, macam saya tulis selalu. Ada juga. Jangan pakai pen biasa. Rosak kan. Okay, tak ada tak apa. Okay. Satu, dia punya jawapan ni betul. Okay. Cuma kalau kamu tengok betul-betul dia punya jawapan kat sini, mana satu pengoksidaan, mana satu penurunan. Dia tak tulis, betul tak? Okay, yang mana satu pengoksidaan, yang mana satu penurunan. So sepatutnya kita kena tulis. Dia betul ayat dia tulis kat situ dioksidahkan. Betul.
Tapi cantiknya kamu tulis kat situ persamaan setengah pengoksidaan. Itu lebih cantik. Sebab dalam chapter ni kita perlu jelas kat sini, kita tulis yang mana tindak balas pengoksidaan, yang mana tindak balas penurunan. Cantiknya kat sini tambahlah sikit persamaan setengah pengoksidaan Mg jadi Mg2 plus 2E, persamaan setengah penurunan O2 tambah 4E akan dapat 2O2 tu minus. Itu lebih cantik lah. Baru nampak jawapan tu tepat. Okay. Selain daripada kita buat ayat tu. Ayat tu betul, gas oksigen diturunkan, betul. Magnesium dioksidakan, betul. Tinggal kita kukuhkan kita punya ayat itu dengan persamaan setengah yang jelas kita tulis. Kat situ dia tulis persamaan setengah. So biasakan buat sebegitulah. Itu sebabnya kita kadang-kadang saya tak tulis perkataan persamaan setengah. Yang penting saya tulis pengoksidaan tu. Titik bertindih, tulis persamaan setengah dia. Penurunan titik bertindih, tulis persamaan setengah. Itu lebih jelas. Okey pelajar, boleh Boleh Boleh. Okey teruskan. Boleh. Seterusnya Persamaan ion tadi salah. Persamaan ion kat sini salah. Tertinggal 2 kat depan. Sepatutnya ada 2 mg lah. Sebab kita jadikan 4E kan. Itu baru betul. Jangan silap sikit hilang markah. So bila you check, tengok balik tadi persamaan ion tadi. So kita check guys tu, Mg ada 2, Mg ada 2, O ada 2, O ada 2, charge kat depan ada kosong, charge kat belakang positif 4 tambahkan dengan negatif 4. So charge kat belakang pun kosong. Baru seimbang. Baru seimbang. Okay. Persamaan ion tu nak cantik, tulislah persamaan ion keseluruhan. Tu baru cantik. Persamaan ion keseluruhan. Terus betulkan je lah. Yang atas tu terus betulkan persamaan setengah pengoksidaan. Saya bagi ni sebab saya nak kamu jawapan kamu perfect. Baru berdapat skor A+. Aero tu tergerak sikit. Sepatutnya kecil mg. Okey. Okey, bagus Salim. Okey, next. So kat sini kalau kamu bagi pun silap dah ada berapa poin tu? 1, 2, 3, 4, 5 poin dah. 5 markah you dapat guys tu. Silap dapat 6 markah dah. Persamaan ion tu 2 markah tu. Sebab dia melibatkan balance. Dah dapat 6 markah. Markah keseluruhan 9. Itu sebabnya kita kejar markah maksimum. Okey, next. Sambung. Soalan yang kedua, sel kimia dengan menggunakan pasangan logam kuprum dan zinc. Jadi soalan ni saya jawab. Di katot, ion kuprum menerima elektron dan membentuk atom kuprum. Jadi persamaan setengah dia adalah Cu2 plus tambah 2E dapat Cu. Dan di enak pula atom zinc yang lebih elektropositif melepaskan elektron membentuk ion kuprum 2. Persamaan setengah dia adalah Zn sama dengan Zn2 plus tambah 2E. Dan persamaan ion dia adalah Zn tambah Cu2 plus
kita akan dapat ZN 12 tambah CU. Okey. Cuma tadilah, betul kan juga tadi? Tambah. Tambah agak. Biar kita nampak sebab soalan dah sebut bincangkan proses pengoksidaan dan penurunan. So kita alah sibuk, siapa telefon tu? Awek telefon ke? Abdul Hanan ikut telefon. Kenapa Hanan? Jawab dulu. So dia masuk. Dah. Dah ke dah? Kenapa dia tak boleh masuk apa? Okey. So tambah sikit tadi. Persamaan setengah penurunan, persamaan setengah pengoksidaan. Sebab kita baca, kamu kena ingat, kita baca rubrik soalan. Soalan nak apa? Soalan nak jelas kat situ, kita cerita pasal pengoksidaan dan penurunan. So satu, dan kita pengoksidaan penurunan ni berkaitan dengan pemindahan elektron. Betul lah tu. So biar jelas, dalam you punya jawapan tu ada cerita pasal menerima dan melepaskan elektron, betul. Okay, dan dalam masa yang sama you kena jelas kat situ, mesti sebut kat situ pengoksidaan dan penurunan. Baru nampak tepat jawapan. So kalau kat sini, kalau kamu tengok pun silap-silap boleh dapat kat sini 5 ataupun 6 markah. 5 markah biasanya. Sebab persamaan ion keseluruhan tu pun dia tak melibatkan balance. So 5 markah. Tadi dapat 6 markah. So total jawapan ni dalam SPM biasanya dia boleh pergi kepada 11 markah. Dia boleh dapat kepada 11 markah. Tapi markah maksimum dia bagi apa? 9. 9. So maksud dia kamu boleh skor maksimum kat sini. Itu kelebihan soalan esei. Itu kelebihan soalan esei. Peruntukan 9 markah. Tapi bila kita bagi jawapan yang kita bagi itu boleh pergi kepada lebih daripada markah yang diperuntukkan. So kalau tertinggal kita, kamu still boleh dapat markah maksimum. Itu yang kita nak sebenarnya. Bukan dengan 9 markah tapi bagi poin baru cuma 4 ataupun 5 poin. Jangan. Jangan. Tak cukup nanti untuk dapat 9 markah. Tak cukup untuk dapat 9 markah. Esei ni sebenarnya yang senang nak dapat markah adalah esei. Tapi pelajarlah, pelajar ni lebih kurang gemar untuk menjawab soalan esei. Okey. Saya stop sekat ni dulu Alif. Saya minta epsilonnya soalan A dulu. A dengan B untuk epsilon sebelum bahagian cube ni. Epsilon siapa? Nazik ibu. Nazik. Cikgu, saya dah hantar PowerPoint saya kat cikgu. Nanti kalau cikgu nak betulkan, cikgu boleh betulkan. Hantar kat WhatsApp WhatsApp. Tak apa, kalau hantar kat WhatsApp biar saya buat present, senang saya nak conteng. Okey, cikgu. Sekejap saya download jap. Okey, yang lain faham Faham. Sekejap. Okey. Silakan Nazik.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Iman dari kelas 5 Epsilon ingin membentangkan soalan esei berkaitan keseimbangan redox. Soalan yang pertama, 7A. Tarifkan maksud pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Jawapan yang saya bagi, pengoksidaan ialah satu proses kehilangan elektron daripada satu bahan tindak balas, manakala penurunan ialah satu proses penerimaan elektron oleh satu bahan tindak balas. Okey. So kat sini 2 markah lah. So sini 1 markah. Penerimaan ni 1 markah. Cikgu, Ya. macam kalau kita bagi satu ayat straight tu tak apa ke lagi bagus kita guna point 1-2? Macam pengoksidaan 1 point, penurunan 1 point. Dia tak kisah. Dia tak okey. kisah. Esei dalam kimia tak kisah sebenarnya. Kamu nak jawab terus ke dalam satu ayat ke. Yang penting macam ni lah. Bila keluar macam ni, pemeriksa akan tanda berdasarkan jawapan yang kamu bagi. Kalau kamu dah bagi dalam bentuk satu ayat, dalam ayat tu merangkumi 2 jawapan, tak kisah, tak ada masalah. So kita akan buat macam ni. Ni proses kehilangan elektron. Okey, 1 markah. Proses penerimaan elektron. Ni 1 markah. Tapi bukan sekadar kita nak tengok kehilangan elektron, tapi ayat ni mesti betul lah. Kalau jawapan Alif tadi, dia beza kan? Tak kisah, sama je. Sama je. Yang penting kat sini nak buat dalam bentuk point yang berbeza. Buat point 1, point 2 pun tak ada masalah. Apa cerita pengoksidaan, apa cerita penurunan, tak kisah. Okay, next 3, B. Bincangkan proses pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron bagi tindak balas yang berikut. 1. Pembakaran magnesium dalam oksigen yang berlebihan. Jawapan saya bagi, logam magnesium mengalami proses pengoksidaan kerana atom magnesium kehilangan elektron untuk membentuk ion magnesium. So kat sini Gas oksigen mengalami proses penurunan kerana molekul oksigen menerima elektron untuk menjadi ion oksida. Okay. 1, 2, 3. Dari 3 markah walaupun dalam satu ayat. Walaupun dalam satu ayat dah ada 3 markah. Ya. Persamaan ion tu terlupa letak 2 kat depan. Okey. Yang kedua, gas oksigen mengalami proses penurunan. Okey, 1 markah. Okey. Kerana molekul oksigen menerima elektron. 1 markah. Membentuk ion oksida. So bawah ni tak cukup. 2 tak ada. 2 tak ada. Betul. 2 mg ni lah. So ni 1 markah. Okay. So bawah ni boleh jadi 1, boleh jadi 2 markah. Itu sebabnya saya kata bagi jawapan, tapi bila kita bagi tu kita nampak. Boleh dapat skor kat sini, boleh dapat 6 ataupun 7 markah. 2, 4, 6. Okay, jelas sesamalah. Yang penting kita tulis kat sini sebab kita nak bezakan yang mana satu persamaan. Tau, macam tadi Alif buat okey lagi tau. Kalau sebab Alif dia cerita tentang pengoksidaan, dia terus bagi persamaan setengah. Okey. Tapi kalau macam Nazik ni buat, kalau dia tak tulis persamaan setengah pengoksidaan, penurunan, dia adalah sangat bahaya. Sebab dia dah cerita sekaligus dulu. Sebabnya lebih selamat kita tulis persamaan setengah pengoksidaan penurunan. Kalau kamu tak tulis, dengar pelajar, kalau kamu tak tulis, kita akan baca balik soalan. Okey, contohlah kamu bagi magnesium ubah jadi magnesium ion plus 2E. Cuma bagi ni O2 tambah 4E dapat O2 minus. 2 O2 minus. Tak tulis apa.
persamaan setengah ni untuk pengoksidan ke, persamaan setengah ni untuk penurunan tak tulis, automatik kita baca rubrik soalan. Soalan sebut apa? Soalan sebut pengoksidaan. Automatik yang kamu tulis ni kita anggap dia adalah pengoksidaan. Penurunan. Yang kedua, baca soalan pengoksidaan dan penurunan. So yang kedua ni kita anggap ini sebagai penurunan. Tapi kalau kamu tulis persamaan setengah O2 tambah 4E dapat 2O2 minus. Okay. Mg to produce Mg2 plus 2E. So kita anggap nanti kalau kamu tak tulis, kita anggap yang atas ini adalah pengoksidaan. Yang bawah ini adalah penurunan. Sebab apa? Sebab kita baca rubrik soalan. Itu sebabnya kita bagi jawapan biar kita bagi memudahkan pemeriksa tengok. Kita bagi pemeriksa senang tengok. Bila kamu tak tulis yang mana pengoksidaan, tak tulis yang mana penurunan, pemeriksa akan tengok soalan balik, rubrik soalan. Kita panggil rubrik soalan. Okay, soalan sebut apa? Soalan sebut pengoksidaan. So kalau kamu tak tulis, kalau yang kaedah 2 ni, yang kaedah 1 ni, kaedah 2 ni tak ada markah. Sebab apa? Sebab salah. Itu sebabnya kena berhati-hati. Saya tahu pelajar boleh tulis jawapan. Dalam bila kita dah berulang kaji yang banyak ni, pelajar boleh tulis jawapan. Tapi jawapan yang kita tulis tu biar betul. Kejap Hello Zon. Dah. Tahu. Bagi. Ada? Alamak, kejap. Dengar. Dia bila tahun dia tahun ni tak dia kemasukan dia tahun ni. Kejap lagi aku cari. Kalau masuk tahun lepas file semua kat sekolah. Kalau tahun ni file ada kat rumah ni. Aku cek. Dia nak ni. Okay, baik. Dia nak ja. Dia nak ja. So dia bagi PDPR. Dia nak PDPR duit dah habis. Dia nak Okay, baik. jauh. Okay, ambil beg merah apa? Janganlah bising. Plan jangan bising. Ambil beg. Buka lah. Okay, pelajar boleh Boleh Faham tak situation saya bagi ni? Faham. Kita nak selamat lah. Bukan kita bagi jawapan, kita tu kadang pelajar yakin betul tapi salah, tak dapat markah. Itu yang kita tak nak lah. Okay, next 2. Dua sel kimia dengan menggunakan pasangan logam kuprum dan zinc. Jawapan saya, logam yang berada di anod iaitu zinc lebih elektropositif akan mengalami pengoksidaan dengan melepaskan elektron dan membentuk ion zinc. Logam yang berada di katot iaitu kuprum akan mengalami penurunan dan menerima elektron untuk membentuk atom zinc. Okey. Persamaan setengah. Hello? Persamaan setengah di anode ataupun kita panggil kat sini persamaan setengah di anode ni adalah persamaan setengah pengoksidaan. Yang bawah ni adalah penurunan. Boleh So betul. Mengalami pengoksidaan 1, melepaskan elektron 1, mengalami penurunan 1,
menerima elektron satu. Banyak skor sebenarnya kamu boleh dapat. Okay. Yang penting bila baca balik soalan, bila kamu baca balik soalan, dia mesti menjawab kehendak soalan. Dia mesti menjawab kehendak soalan. Soalan nak apa? Soalan nak kat sini pemindahan elektron. Okey, lepas tu kat situ nyatakan persamaan setengah dan persamaan ion. So mesti ada lah. Dalam you punya jawapan tu mesti ada persamaan setengah, mesti ada persamaan ion. Kalau tak ada, hilanglah markah kat situ. Okey, hilanglah markah kat situ. Okey, jelas cuma saya tahu ni sebab guna komputer kan, charge kat atas lah, bukan kat bawah charge dekat atas. Mungkin tu tak ada masalah sebab guna komputer. Okey, terus Nazik, terus soalan C. Boleh. Okey. Boleh. Soalan C, anda diberikan alat radar berikut: elektrod karbon, galvanometer, wayar penyambung, tiup U. Dengan menggunakan bahan kimia yang sesuai dengan alat radar di atas. 1. Lukiskan gambar rajah alat radar yang boleh digunakan untuk mengkaji pemindahan elektron pada suatu jarak bagi tindak bala tersebut. Yang rajah Fe2+ campur Br2 jadi Fe3+ dan Br-. Ni gambar rajah dia. Sorry tertinggal, dia cakap dalam gambar dalam diagram anda tunjukkan terminal positif dan terminal negatif. Ini gambar rajah dia. Terminal positif tu dekat Q sebab air bromin tu berlaku penurunan, manakala barium disulfat tu mengalami peroksidaan. Jadi terminal negatif dekat P. Lima markah ni. 5 markah, lukiskan gambar rajah. Okey, yang boleh digunakan untuk mengkaji pemindahan elektron. Okey, so maksudnya kat sini dia dah bagi persamaan yang dia bagi itu, kalau kita baca itu adalah persamaan ion. Yang dia bagi ini adalah persamaan ion. Kena tahu, pelanggan sikit TV. Ini adalah persamaan ion. Untuk apa dia bagi persamaan ion kat sini? Dia dah guide you punya bahan sebenarnya. Bahan yang digunakan kat sini. Dia bukan bagi suka-suka. Okey, dia bukan bagi suka-suka. So kat sini mesti kamu guna salah satu bahan dia adalah ferrum 2 sulfat. Tambah sikit perkataan larutan. Ferrum 2 sulfat, bila kita sebut dia ferrum 2 sulfat, dia boleh jadi dalam bentuk keadaan bilik dia dalam bentuk pepejal, serbuk. So biarlah bagi jawapan yang tepat. Bila tambah larutan, kita nak menunjukkan dia dalam bentuk cecair. Dia dalam bentuk cecair. Okey, itu sebabnya dia ion, Fe2+, dia bentuk ion. So mesti ada cantiknya, ada perkataan larutan. Okey, yang kedua dia guna Br2. So Br2 ni adalah air bromin. Air bromin. So tak boleh guna bahan lain lah. Sebab dia dah guide. Kalau kamu buat bahan lain, hilanglah markah kamu. Hilanglah markah. Itu sebabnya kenapa dia bagi persamaan ion. Kita kena fikir. Yang atas ni adalah radas. Radas nuklear karbon, galvanometer, tiup penyambung, U-tube. Okey, itu radas. Okey, tengok jawapan Nazik. Tengok jawapan Nazik. Boleh skor 5 ke tidak? Yang pertama dari segi radas.
Okey, radas. Radas tadi kata ada YouTube. Okey, ada YouTube. Okey. Betul. Okey. Yang kedua ada elektrokarbon. Okey, betul. Walaupun tak label pun tak apa. Tapi Nazib label, okey, tak apa. Yang ketiga galvanometer. Okey, ada. Tiup penyambung ada. Okey, betul. Okey, lepas tu bahan. Okey. Bahan kat sini apa? Bahan kat sini cantik tulis larutan. Larutan ferrum 2 sulfat. Okey. Dan kita tengok balik pada gambar raja. Okey. Kita tengok balik pada gambar raja. So tadi gambar radas tadi satu markah. Satu markah. Boleh dapat tak radas ni satu markah? Bahan satu markah. Lepas tu mungkin kat sini soalan nak apa? Soalan nak terminal. Okey, terminal positif. Satu markah. Ni saya bagi ni. Terminal negatif. Satu markah. Lagi? Apa lagi soalan nak? Tunjukkan. Ni cikgu, kalau anak panah pergerakan elektron tu. Soalan nak ya? Tapi dia cakap dia tak beritahu. Soalan tak bagi tahu pun, soalan nak ke tidak kan. Kalau kamu nak bagi tak ada masalah. Kalau kamu tak nak bagi pun tak ada masalah. Mungkin kat sini bahan kat sini mungkin satu ataupun dua markah. Sebab markah ada 5. Okey, so apa yang saya nak sentuh kat sini? Okey, larutan yang diguna betul. Mungkin dapat 2 markah. Okey, satu lagi asid sulfuric. Yang diguna pun pada YouTube tu, walaupun dalam bahan tak ada bagi tahu, tapi you kena tahulah. Ni pun mungkin 1 markah. Okey. So nak lukis je, tapi apa yang salah kat sini, markah untuk terminal negatif positif betul salah? Terminal negatif positif betul ke salah? Yang mana negatif kat sini? Terminal negatif yang Oxidation. yang mengalami pengoksidan. Ni negatif. Dia jelas lah. Kat sini negatif. Sini positif tak payah tulis PQ, tak payah. Tak payah tulis PQ pun. Tulis terus negatif, terus positif. Okey? Sebab kita nak jawab soalan. So betul. Dapatlah 1 markah. Tapi apa yang salah kat sini yang saya nak tegur ialah apa? Apa yang saya nak tegur kat sini? Apa yang kurang kat sini daripada gambar raja? Saya kata ada 2 kesalahan. Siapa boleh bagi 2 kesalahan? Tengok nampak macam sempurna gambar ni. Tetapi ada 2 kesalahan yang dia buat. Siapa boleh bagi? Apa kesalahannya? Apa 2 kesalahan kat sini? Cepat, epsilon dengan delta. Delta dah bincang dah sebelum ni dengan Cikgu Faridah. So apa kesalahan kat sini? Yang kita nampak macam sempurna gambar ni, boleh skor 5. Tetapi sebenarnya mungkin dapat 4 ataupun mungkin dapat 3. Sebab apa? Sebab dia melakukan 2 kesalahan. Tapi bagi saya satu sebenarnya, 1 markah hilang. Sebab kita kategorikan dia sebagai gambar itu tidak berfungsi dengan baik. Apa 2 kesalahan? Cepat. Delta siapa yang bagus? Izran. Apa kesalahan kat sini?
Apa yang masuk toward excellent ni? Izran. Irfan Aish. Apa kesalahan kat sini? Gambar Nazik ni. Tak dapat. Tak dapat. Okey, tak apa. Kita stop dulu. Alip, present. Saya nak tengok jawapan Alip tak? Sebelum saya komen jawapan Nazik. Kan kita balik kepada soalan jawapan Nazik. Alip. Saya nak tengok gambar raja kamu. Boleh. Anan dah masuk belum? Apa yang dah terkeluar ni? Anan dah ada Anan? Gambar Alif ni lagi banyak kekurangan. Apa yang banyak kurang kat sini? Dia punya anak panah tak sampai tutup. Anak panah? Positif negatif. Negatif dengan positif kamu tak ada. Tu yang tak jawab kehendak soalan tu. Tunjukkan terminal positif dan terminal negatif. Kamu tak tunjuk kat sini. Itu dah memang confirm dah salah. Itu confirm dah salah. Bukan salah, tak dapat markah. Mungkin dia peruntukkan kat situ 2 markah lah kamu hilang. So itu sebabnya saya kata bila kita jawab dan bila kita dah bagi jawapan, kita check balik soalan. Kita baca balik soalan sekali imbas lagi. Kita baca soalan, adakah jawapan yang kita bagi ni dah menjawab kehendak soalan. Kalau kita baca balik kat sini, yang pertama betul lah dia minta lukis gambar raja. Okey. Dan dalam gambar raja, dia cakap kat situ, dalam diagram anda, tunjukkan terminal positif dan terminal negatif. Tak ada pun dalam gambar raja ni. So hilang markah kat situ. Esei ni, kita bagi lebih tak apa, jangan kita bagi kurang. Kita bagi kurang ni maksud saya, kamu kurang menjawab kehendak soalan. Tak menjawab kehendak soalan. Itu yang kita kata kurang. Ada pelajar bagi sampai 1 muka surat jawapan esei. Tetapi apa yang soalan nak dia tak bagi. Tak boleh. Itu kimia. Itu sebabnya kimia kita tak nak jawapan esei kamu goreng, tak nak. Kamu menggoreng ala-ala bahasa sejarah ke benda Islam goreng. Tak. Kita jawab kehendak soalan. Apa soalan tanya, itu yang kita jawab dulu. Nak bagi lebih boleh, tak ada masalah. Bagilah. Tapi apa yang soalan nak, itu yang kita peruntukkan, maka itu yang kamu perlu jawab. Okey. So lukisan dia sama sebenarnya. Yang saya kata 2 kesalahan tu tetap sama. Tetap sama. Sama juga 2 kesalahan itu Alif juga buat. Okey, Alif stop. Saya balik kepada Nazik. Saya boleh conteng sikit dia punya tu. Ni lah Igo. Menyentuh. Ya, pemegang YouTube tu. Tepi dia tu. Okey, tu satu kesalahan. Yang pertama kesalahan dia tertinggal YouTube. Pemegang YouTube. Kena ada lah. Bila kamu buat YouTube ni, kamu letak kat mana? Dia boleh berdiri sendiri ke YouTube ni? Tak boleh. So automatic. Walaupun dalam alat radas dia tak bagi kat situ. Dia tak bagi kat situ you punya pemegang kaki retort. Tapi bila kita lukis, kita kena lukis adanya pemegang. Sebab secara logiknya YouTube ini tak boleh berdiri dengan sendiri. Jelas? Itu satu kesalahan. Kesalahan pertama, kaki retort. So itu sebabnya kita kata tak sempurna gambar kamu ni. Okey, yang kedua apa? Penutup Penutup YouTube.
Gabus. Gabus. Yang kedua, betul. Yang kedua, kamu pastikan yang kamu punya lukisan ni, gabus ni, mesti separuh di dalam, separuh di luar. Biar ada bibir lah. Oh. Ni gabus kan atas ni, lorek sikit. Dan buat bibir. Ada bibir kat sini. Bila kita buat gabus ni, ni gabus kita. Kalau kamu tak ada bibir, kita menunjukkan dia masuk ke sepenuhnya di dalam YouTube. Buat je bibir macam ni. Biar nampak jelas. Biar nampak jelas. Supaya kita nampak dia separuh di dalam dan separuh di luar. Itu kadang pelajar tak ambil berat sebenarnya. Kalau tak ambil berat, kita masukkan keseluruhan gabus tu, boleh ke keluar balik gabus tu? Tak boleh. Tak boleh keluar nanti. Itu sebabnya, dan satunya tak boleh keluar apa? Sebab tak boleh masuk pun sebenarnya. Kita nak masukkan keseluruhan. Gabus, ujung dia kecil. Belakang dia mesti besar. So, pastikan dia dengan betul. Okey. So yang kedua kesalahan kat sini saya kata gabus. Sebab kamu lukis gabus tu sepenuhnya di dalam. Kalau kamu tengok gambar raja muka surat 7. Itu gambar raja yang betul. Muka surat 7 dalam kamu punya buku teks. Situlah gambar raja ada. YouTube. Mesti ada pemegang, kaki litot. Tak lukis penuh pun tak apa. Yang penting kita tunjuk adanya pemegang. Kalau gambar asal tadi tak ada pemegang pun. Kat sini kita ada pemegang. Nunjukkan YouTube tu ada pemegang. Oh betul. So alif pun sama. Tak ada pemegang, kaki litot tak ada. Yang kedua dia tak ada juga. Gabus dia yang dilukis tadi pun sepenuhnya masuk. Pun tak boleh. Okey je lah pelajar. So kat sini boleh hilang satu markah lah. Bagi saya boleh hilang satu ataupun dua markah. So kita tak nak itu sebenarnya. Kita tak nak tu sebenarnya. Nak dapat A+, janganlah buat kesilapan sini. Teknikal, bagi saya teknikal. Bukan kamu tak tahu, tapi kamu tahu, tapi kamu tak ambil berat. So dalam ulang kaji ni, itu yang saya tekankan sebenarnya. Okay, so biasakan lepas ni kalau kamu lukis, kalau benda itu tak boleh berdiri dengan sendiri, mesti ada kaki lipat. Kalau benda itu melibatkan pembakaran, mesti ada tungku kaki 3. Dia tak boleh terletak atas meja, tak boleh. Bakar meja dulu, tak boleh. Kalau bika, ya tak payah perlu kaki lipat sebab dia boleh berdiri dengan sendirinya. Kita boleh letak atas meja. Okay? Tapi elektrolisis contohnya. Kita buat elektrolisis, tak perlu kaki lipat sebab dia boleh berdiri dengan sendirinya. Kita guna bika. Tapi kaki lipat, YouTube, pemindahan elektron pada satu jarak, memang kita perlu guna YouTube dan YouTube itu mesti diapit. Dengan kaki lipat. Sebab dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Okey, jelas Cikgu. Ya. Kaki retot tu memang lukis pemegang dia je. Lukis pemegang ni, cukuplah. Kalau nak lukis penuh pun boleh. Tak ada masalah, tapi biar lukis penuh tu, biarlah nampak macam kaki lipat. Kalau tak, sekadar pemegang. Pemegang tu dah menunjukkan adanya kaki lipat. Cukup lah. Tak ada YouTube tu ada pemegang kan. YouTube tak ada pemegang. Tak ada pemegang. YouTube tu memang YouTube lah. Tube view tu memang tube view lah. So dia tak ada bahagian yang terkeluar macam saya lukis tu, tak. Itu menunjukkan dia kaki lipat. So kita faham. Okay. Okay, next. Dash line betul Dash line yang kamu buat ni betul Aziz. Alif pun betul, mesti ada dash line. Okay. Dan larutan pun
Nampaklah kat sini larutan ni ada perbezaan kat sini sebab ada satu garis lurus ni. Saya nampak ni. Satu garis sulfuric dengan larutan ferrum 2 sulfat ni terbeza. Dia mesti terbeza. So dia mesti satu garis lurus. Begitu juga dengan air bromin. Okey, betul. Yang itu betul. Okey. Okey. So kalau nazik saya bagi 4 markah. 4 markah. Alif saya bagi kat situ tersilap 2 markah dia boleh dapat untuk soalan ni. Okay, next. Nazik, teruskan. Okey, soalan yang seterusnya. Namakan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan dalam tindakwalasi. Oksidaan adalah air bromin, manakala ejen penurunan adalah larutan ferrum 2 sulfat. Okey. Tu soalan ketiga. Nyatakan perubahan yang dapat diperhatikan selepas 10 minit. Okey. Perubahan yang pertama, warna perang air bromin menjadi tidak berwarna. Yang kedua, warna hijau larutan ferrum 2 sulfat bertukar perang. Okey, betul. Kita tambah kat sini larutan. Okey. So ini walaupun dia masuk esei sebenarnya dia mudah kamu boleh bagi ikut soalan lah. So, cuma soalan kat situ nak namakan. Memang kena buat nama. Dia boleh kat situ dia boleh perangkap saja. Jangan kamu buat ikut soalan. Soalan bagi BR2 kamu tulis BR2. Tu jadi salah. Okey, Alif ni jawapan. Kejap. Alif ni jawapan. Jawapan saya namakan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan dalam tindak balas DC1. Ejen pengoksidaan dia adalah air bromin. Kalau ejen penurunan dia adalah ferrum 2 sulfat. Tambah sikitlah perkataan larutan. Nombor 3. Nyatakan perubahan yang dapat diperhatikan selepas 10 minit. Warna perang air bromin menjadi tidak berwarna. Dan warna hijau larutan ferrum 2 sulfat menjadi warna perak. Okey, betul. So sebenarnya kita tengok daripada persamaan setengah. Persamaan setengah dia ferrum 2 ubah kepada ferrum 3. Satu lagi bromin, air bromin dia jadi ion bromida. Itu sebablah dua pematian yang kita dapat kat situ. Warna perang air bromin kepada tidak berwarna. Manakala ion kedua larutan hijau, warna hijau. Dia akan berubah menjadi perak. Menunjukkan ferrum 2 berubah kepada ferrum 3. Okey, terima kasih kepada dua-dua. Alif Imran dengan Nazik. Okey, ada soalan nak tanya? Yang lain ada soalan nak tanya? Faham? Faham. Okey. Okey, kita teruskan satu lagi. Kita masuk okey, ni kan. Ni dah bincang ke belum delta? Belum. Belum delta. Ni nak besar ke ni? Belum. So kita ada sejam lagi kita guna untuk bincang sikit lah. Berkaitan dengan elektrolisis, elektrokimia dan elektrolisis yang berkaitan dengan keseimbangan redox. Dengan keseimbangan redox. Sebelum tu saya nak maklumkan. Esok malam dengar. Esok malam kita akan buat ujian pretest. Ujian pretest untuk program SGE.
Okey, untuk program SGE melibatkan pelajar-pelajar yang terpilih lah, tapi memandangkan beberapa orang pelajar tak terpilih saja, kita nak untuk penelitian kimia kita buat pretest untuk semua pelajar. Okey, faham tak ni? So esok malam kamu perlu jawab pretest. Semua pelajar terlibat. Delta, Epsilon, Alpha, Beta. Dalam masa 45 minit esok kita buat pukul 8.30 hingga suku 9.30 lah. Boleh tak ni? So esok malam tolong bersedialah. Saya akan bagi soalan dalam bentuk Google Form. Okey, soalan dalam bentuk Google Form, kamu terus jawab dan tolong hantar. Okey? Jelas pelajar? Semua objektif ke? Bukan semua objektif, semua subjektif. 45 minit. Bab berapa Ego? Tak tahu Ego. 5 soalan ni. 5 soalan. Program SGE, dengar, program SGE, saya kata dah, program SGE ni program yang dirancang oleh SBP lah. Oleh SBP yang kita akan start untuk kimia bulan 10. Kalau ikut jadual dia, tapi kita ubah suai untuk peringkat sekolah SASA, kita ubah suai, saya dengan Cikgu Cho dah berbincang, kita ubah suai, kita akan start selepas cuti nanti. Cuti bulan 9 ni kita akan start. Okey, dengan program SGE kimia. Walaupun dalam jadual asal tu bulan 10. Tapi sebelum kita start program SGE ni sama sebenarnya. Program SGE ni dia program terancang daripada SBP, tapi sebenarnya dia melibatkan ulang kaji lah. Seperti yang kita buat sekarang ni lah. So dia ada modul dia. Modul itu kita akan guna pakai lah. Yang telah dimurnikan oleh guru-guru yang terlibat lah. Termasuk saya. Kita dah murnikan. So banyak, ada 124 muka surat. Okay. So kita akan guna pakai selepas cuti pertengahan semester. 20 bulan saya rasa. Kita akan start. Dia melibatkan 8 modul sebenarnya. 8 modul, kita akan buat beransur-ansur selama sehingga bulan 10 nanti. Untuk apa? Untuk bantu kamu punya trial SBP. Trial nantilah. SBP ataupun JPNS. Itu sebabnya kita akan habiskan kita punya perbincangan berkenaan dengan bab Christian Bangari Doc hari Rabu nanti. So selepas cuti nanti kita akan terus dengan program SGE. So sebelum kita buat program SGE itu, kita buat pretest dulu. Kita buat pretest. So pretest yang sesuai saya bincang dengan Cikgu Cho, kita buat esok malam. Waktu malam kimia kita buat pretest dalam bentuk Google Form online. Kamu jawablah. Soalan subjektif 5 soalan. 5 soalan, mudah saya dah buat dalam bentuk Google Form, so kamu akan jawab esok lah. Pukul 8.30 hingga 9 suku. Jelas? So kita modul SDE ni ada pelajar yang terpilih sebenarnya. Tapi untuk kimia kita melibatkan semua. Sebab kita nampak modul tu sesuai untuk semua. So kita buat untuk semua. So pretest pun kita buat semua. Kita tak nak SGE walaupun ada pelajar setengah yang terpilih, untuk kimia kita buat semua sekaligus. Ada manfaat untuk semualah. Walaupun dia rancang, dia tak melibatkan semua, tapi data nanti yang kita akan hantar pada peringkat SBP, data-data pada pelajar-pelajar yang terpilih untuk SGE. Tapi peringkat sekolah kita libatkan semua. Okey, jelas So esok malam soalan subto 5 soalan. Ada chapter form 4, ada chapter form 5 lah. Ada chapter form 4, ada chapter form 5. Saya rasa tak susah lah, senang lah. 45 minit. Menunjukkan soalan tu soalan mudah Okey. Terutamanya bab-bab yang kita dah bincang ni, saya rasa kamu boleh jawab. Soalan kita dah belajar 3 topik lah. Kita ulang kaji betul.
Sebatan karbon, termokimia dengan keseimbangan redox. Saya harap boleh membantu untuk kamu jawab. Okay. Okay. So bersedia esok malam? Boleh Boleh cikgu. Okey, sambung. Sambung. Itu selingan. Takut saya lupa nak maklum kan. So saya maklum kat awal-awal lah supaya kamu dapat. Okey. Pelanggan sikit TV. Tak, saya tengok TV. Okey. Okey, elektrokimia, elektrolisis. Kita tengok yang pertama adalah elektrolisis. Okey, elektrolisis ada dua. Kamu kena ingat, elektrolisis ni ada dua. Satu kita panggil elektrolisis leburan. Satu lagi kita panggil elektrolisis larutan aqueous. So kalau tengok gambar rajah, ini gambar rajah berkaitan dengan leburan. Tengok gambar rajah pun kita tahu leburan. Leburan ni maksud dia melibatkan pemanasan. Dia melibatkan pemanasan. Kalau dia tak panas, maka elektrolisis tu tak boleh berlaku. Sebabnya dia perlu panaskan. Itu leburan. Okay, so bila ada leburan, baru boleh berlakunya proses elektrolisis. So tengok gambar rajah. Ini adalah elektrolisis leburan. Okay, next. Ini gambar rajah, kalau tengok ni gambar rajah, ini melibatkan, kita tahu ini adalah elektrolisis Larutan. Larutan aqueous. Elektrolisis, tengok gambar rajah, ini adalah elektrolisis larutan aqueous. So bila larutan aqueous, dia melibatkan kat sini tiga faktor. Dia melibatkan tiga faktor. Kena tengoklah. Faktor nilai inert. Faktor yang kedua adalah faktor kepekatan Elektrolit. Ataupun kepekatan elektrolit lah. Ataupun faktor jenis elektron. So mesti ada idea ni. Mesti ada idea ni. Bila kamu tengok gambar rajah, kamu dah kena tahu. Tapi kalau leburan macam ni, dia tak ada faktor. Dia mudah disebab dia tak ada faktor. So lebih mudah. Okey, soalan? Boleh So yang pertama, step dia saya dah kata dah. Yang pertama, saya ulang kaji balik Yang pertama, elektrolisis ni ada bila kita sebut elektrolisis ni, dia ada 6 poin, 7 poin yang penting. Yang pertama, mesti kamu kena tahu ion hadir. Ion yang hadir. Yang kedua, ion yang bergerak. Ion yang bergerak ni dah dua lah. Mesti ada di anode, mesti ada di katon. Yang ketiga, ion yang dinyacaskan. Sama juga, mesti ada anode, mesti ada katon. Yang keempat, step dia mesti dia akan tanya tentang persamaan setengah. Anode, katon. Yang kelima ialah pemerhatian. Anode, katon. Yang keenam adalah hasil. Sama. Anode, katon. 7 kat sini adalah pengoksidaan dan penurunan. Bila nak kaitkan pengoksidaan dengan penurunan. So ada 7 step dalam elektrolisis ni yang kamu kena ingat, yang kamu kena tahu. Kejap.
Sikit lagi. Okey, baik dalam elektrolisis leburan ataupun elektrolisis larutan aqueous. Cuma bila larutan aqueous kenapa tak boleh? Kenapa saya tak boleh pilih color? Bila larutan aqueous kat sini kena pertimbangkan. Dekat sini kena pertimbangkan faktor. Ni, kalau aqueous. Faktor ni pada poin yang ketiga. Kalau dia larutan aqueous. Kalau dia leburan, dia tak perlu pertimbangkan faktor sebab dia tak ada faktor. Okay, so poin yang kedua, kalau kamu tengok ion yang bergerak kepada anode dengan kathode. Kalau poin yang kedua salah, bawah tu semua salah. So tolong buat betul-betul lah. Kalau poin kedua kamu salah, soalan akan tanya poin 3 ke, poin 4 ke, poin 5 ke, semua akan salah. Kalau kamu kelaskan yang atas anode kathode tu salah. Itu sebab yang kena berhati-hati kat sini. Mungkin soalan tak tanya ikut turutan yang saya bagi ni. Soalan tiba-tiba soalan tanya nombor 1 terus nombor 4. So apa step yang kamu kena buat? Buatlah ikut step dengan saya. Buat ikut seperti saya buat ni. Tulislah kat tempat lain. Supaya kita nampak step yang kita buat tu betul. Kalau tiba-tiba soalan tanya step 4, nombor 4 dia tanya persamaan setengah. Kalau kamu tak faham yang nombor 2 dengan nombor 3, maka nombor 4 pun akan jadi salah. Dia akan jadi salah. So, kena faham betul-betul ikut turutan. Sebab ada pelajar, kalau dia betul-betul dia dapat buat sebenarnya elektrolisis ataupun elektrokimia ni, elektrolisis lah. Dia boleh dapat skor markah penuh kalau dia buat betul. Apa pun soalan tanya dia boleh jawab dengan syarat betul ikut turutan. Tapi ada pelajar yang boleh jawab, tapi bila poin kedua dia salah, last markah dia dapat 1. Itu yang kita tak nak. Sebab saya pernah jumpa macam itu sebenarnya. Pelajar tu jawab cantik dengan jawapan dia, tapi salah dia adalah yang poin nombor 2. Maka dia dapat 1 markah saja. Kesian saya tengok pelajar. Okey? Jelas pelajar? Jelas. Jelas juga. Okey, so soalan tanya kat sini, baru kita tengok soalan. So kalau yang pertama, kalau ikut saya, keluarkanlah step dia. Step pertama kat sini, okey, apa ion yang hadir kat sini? Iaitu, ion yang hadir ialah Pb2 plus dengan I-. Poin yang kedua, yang move to anode. Yang move to anode adalah anion. Betul tak? So apa anion kat sini? Janganlah salah. Anion kat sini adalah I-. So cathode ialah Pb2 plus. Pb2 plus. Poin yang ketiga, ion yang diniacaskan sama anode, cathode. So anode tak ada pilihan, memang I- lah. Pb pun tak ada pilihan. So Pb2 plus. Poin yang keempat, keluarkan persamaan setengah dia. Anode I- jadi I2. So 2 plus 2E kat sini. Cathode Pb2 plus to produce Pb. So plus 2E kat sini. So ikut step lah. 5 apa, 6 apa, sama buat anode, cathode, 7 apa, anode, cathode. Supaya kita mudah untuk kita jawab bila soalan tanya.
Ketiba soalan tanya nombor 4, bolehlah kita jawab sebab kita dah ada guide kita. Nombor 4 kita dah ada nombor 2 dengan nombor 3. Kita nampak guys. Okay, jelas belajar? So, biasakan buat ni. Biasakan buat ni. Dah salin tak step yang saya bagi ni? Salin. Salin lah. Kalau tak salin kamu dengar je rugilah. Takut lupa. Okay, so yang pertama namakan ion. Kalau tadi kita buat dalam bentuk formula, betul? Bila soalan nak nama, kita namakan lah. So kat sini kita nak nama dia adalah ion plumbum 2. Satu lagi ion Iodida. Kita jawab kehendak soalan. Walaupun dalam kita punya guide tadi kita tulis dalam bentuk formula, tapi bila soalan nak nama, kita bagi nama. Kalau soalan nak nyatakan, kita boleh tulis formula. Supaya jawapan kita tu ada panduan. Kita dah boleh terus jawab. Ion yang manakah yang ditarik ke anode? Ini soalan kepada soalan nombor 2. Poin nombor 2 tadi. Ini poin nombor 1 tadi. So apa yang ion yang ditarik ke anode? Tadi kita dah buat. Jawapan dia adalah I minus. Nak bagi formula boleh, nak bagi nama pun boleh. So ini adalah PB2+. Sebab kita baca balik soalan. Soalan nak rubrik soalan. Soalan nak apa? Wish. Dia tak sebut nama, dia tak sebut formula. So, mana-mana kita bagi pun boleh. Next, ketiga. Soalan tanya. Lengkapkan dia tak tanya poin 3, poin 4 dia tak tanya, tiba-tiba dia terus tanya poin 5, pemerhatian dengan hasil. Itu sebabnya saya kata buat ikut turutan supaya kita nampak. So apa pemerhatian kat sini? Pemerhatian kat sini apa? Gas perang hasil. I2 kan? Gas perang. Tak nak. Gas perang tak nak. Tak cantik. Apa jawapan lain? Kita kata kat sini, bolehlah gas perang sebab kita bebaskan dia kan, gas perang terhasil. Apa hasil dia? Gas iodin. Ataupun gas iodin. Katot kita apa? Katot kita, pemantian kita apa? Pepejal kelabu terbentuk. Pepejal kelabu. Semua warna pepejal adalah kelabu. Kecuali kuprum. Kuprum color Perang. Perang. Hasil dia adalah logam plumbum. Betul. Okay. So, yang mudah. Apa persamaan setengah? Tiba-tiba dah tanya persamaan setengah. So, persamaan setengah kita dah ada tadi. Ambil boleh. I2 kepada I2. Balance 2 plus 2E. PB2 plus produce PB. So, balance kan plus 2E dekat depan. Kan senang kan? Sebab kita dah ada panduan tadi. Kita dah keluarkan maklumat tadi. Sekiranya leburan plumbum 2 iodida digantikan dengan larutan natrium iodida pekat. So kat sini dia minta ganti. Dia minta ganti. So bila ganti ni tengoklah dia ganti dengan apa. So maksudnya kat sini leburan dia dah gantikan dengan larutan. So bila larutan, kamu kena tengok larutan, kena pertimbangkan faktor. Apa faktor yang terlibat? Kat sini jelas dia kata kat sini adalah kepekatan. Pekat. So maksud dia kat sini faktor dia adalah faktor kepekatan. So bila faktor kepekatan,
Bila faktor kepekatan, so apa yang berubah kat sini adalah anode. Tapi dia nak dua-dua. Dia nak dua-dua. So bila natrium iodida, buat balik macam tadi lah. So dalam natrium iodida kita ada Na+, kita ada I-. Dalam masa yang sama kita ada H+, kita ada OH-. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua kat sini kita pilih anode, yang bergerak ke anode dulu. So yang bergerak ke anode adalah yang bergerak ke anode ialah I minus dengan OH minus. OH minus dengan I minus. Yang bergerak ke cathode ialah Na plus dan H plus. Poin yang ketiga kita pilih. Kita pilih sebab faktor kepekatan bila anode kita akan pilih I minus. Kita akan pilih I minus sebab dia melibatkan halogen. Bila pekat maksud dia iodin ini lebih banyak berbanding dengan air. Cathode kita still pilih H plus. So apa hasil dia? Bila I minus, hasil dia adalah dia nak hasil kan. So hasil dia adalah kekal iodine gas. Manakala sini iodine gas. Ini adalah gas hidrogen. Kelas. Buat ikut step tadi senang sebenarnya elektrolisis ni. Saya lebih mudah, lebih suka soalan elektrolisis ni. Sebab Aklan Razik masuk. Sebab soalan ni berpandu sebenarnya. Bagi saya soalan elektrolisis ni adalah soalan berpandu. Step by step. 1 hingga 7 kalau kamu boleh listkan dulu, dia lebih mudah untuk kamu jawab. So apa persamaan setengah dia? Persamaan setengah tadi poin ke-7 lah. Kalau dia sebut oxidation, maksud dia yang di apa? Di anode. Di anode. Reduction ni maksud dia yang berlaku di cathode. So anode kita adalah I minus berubah menjadi I2. Balance 2 plus 2E. Manakala cathode kita ialah H plus to produce H2 plus 2 plus 2E. Okay? Last. So nampak step dia betul. Walaupun kita tukar kat sini daripada leburan tukar kepada larutan, tapi ikut step tadi. Okay, jelas pelajar? Jelas. Susah ke senang? Senang. Senang kalau ikut step. Susah dia bila kamu tak ikut step sebenarnya. Tiba-tiba soalan dah tanya terus persamaan setengah. Memang nampak susah. Tiba-tiba soalan dah tanya tentang hasil. Kalau hasil terus tanya, kita tak nampak ion yang dinyacaskan, ion yang bergerak ke anode, ion yang bergerak ke cathode. Ion yang dinyacaskan. Kita akan salah. So ni reason dia apa? Reason ni ialah reason kepekatan. Ini reason apa? Ini reason dia adalah nilai E0. Kalau soalan tanya, kenapa kita pilih I minus yang dinyacaskan di anode? Kerana kepekatan I minus lebih tinggi daripada ion hidroksida. Okay. Kepekatan I minus lebih tinggi daripada dalam elektrolit, lebih tinggi daripada ion halida. Daripada ion hidroksida. Manakala cathode, reason dia apa? Cathode ni reason dia, mana pensel ni? Cathode ni reason dia adalah kenapa kita pilih H plus sebab
nilai E naught dia adalah lebih positif. Soalan mungkin tanya ni, reason kenapa kita buat pemilihan. Nilai E naught dia adalah lebih positif. Dalam siri keupayaan elektron. Elektron piawai. Okey, jelas Faktor ni dia melibatkan anode saja. Kathod masih kita ikut nilai E naught. Ya. Walaupun faktor tu kepekatan ataupun faktor tu jenis elektron. Ya nak tanya tadi. Kalau dia bukan kepekatan, anode tu ambil nilai E naught yang lebih positif juga je. Untuk anode kita akan cari nilai E naught yang lebih positif juga. Oh, dia cathode anode dia ambil positif juga dua-dua. Anode kita akan cari yang lebih negatif. Lebih tinggi lah. Nilai lebih negatif. Kalau kita tengok kat bawah tu kan. Kat bawah tu mungkin ada kan. E naught kita akan ambil nilai, kalau faktor dia adalah faktor E naught, kita akan ambil nilai E naught yang lebih negatif. Lebih negatif. Okey, boleh larutan aqueous. Leburan Sekejap. Ada lagi leburan kat sini. Kalau ada kita jawab terus. Tak ada. Dah tak ada leburan dah. Dah tak ada leburan. Yang lain tu melibatkan elektrolisis. So ni gambar raja leburan. Dalam soalan tak ada pun dia leburan kan. So kamu kena tahu lah. Ada. Kalau ada tak apalah. Kalau tak ada, kamu kena faham sendiri. Tengok gambar raja pun kita tahu itu adalah leburan. Okey, kita tengok soalan 2. Soalan 2 ni adalah soalan berkaitan dengan saya kata tadi. Berkaitan dengan elektrolisis. Tengok gambar raja, dia tak ada melibatkan pemanasan. Bila tidak melibatkan pemanasan, dia adalah elektrolisis lah. Dan satu lagi kita tengok yang dia guna itu larutan. Larutan. So elektrolisis dia adalah elektrolisis larutan. Jangan kata leburan lah. Dah memang dia guna larutan, so larutan lah. Larutan ni maksud dia argentum nitrat, sebelum dia buat elektrolisis tu kita dah larutkan dalam air. Kita dah larutkan dalam air. Okey. So daripada soalan ni kita kena pasti dulu faktor. Bila melibatkan elektrolisis, kita tengok faktor. Yang pertama kita tengok faktor yang ketiga ni dulu. Dia ada 3 faktor. Faktor 1, faktor 2, faktor 3. So bila kita baca soalan, kita tengok faktor 3 dulu. Adakah terlibat faktor jenis elektron? So kat sini jelas dia kata kat sini yang dia menggunakan elektrod karbon. Okay, bila dia guna elektrod karbon, maksud dia bukan faktor jenis elektron. Faktor jenis elektron ni boleh jadi faktor jenis elektrod bila kita guna elektrod yang aktif. Elektrod ni ada 2. Satu kita panggil elektrod lenyai, satu lagi kita panggil elektrod lenyai, satu lagi kita panggil elektrod aktif lah. Kalau karbon ni kita panggil lenyai lah. Lenyai ni maksudnya dia tidak terlibat dalam tindak balas. Tapi kalau elektrod yang aktif, contoh dia kita guna argentum ataupun cuprum, itu kita panggil sebagai elektrod aktif. So dia terlibat dalam tindak balas. Terlibat dalam tindak balas ni maksud dia akan mengalami perubahan. Kalau tak terlibat tindak balas ni, maksudnya dia ada tapi dia tak terlibat lah. Kalau dia sebab dia besar tu sampai ke sudah pun dia besar tu.
Tapi kalau dia terlibat dengan tindak malas, mungkin dia mengalami perubahan, mungkin bertambah kecil ataupun mungkin bertambah besar. Itu kita panggil jenis elektron aktif. Okay, jelas So, automatik dalam soalan ni bukan faktor jenis elektron sebab dia menggunakan carbon. Yang kedua, kita tengok kat sini faktor kepekatan. Kalau dalam ayat dekat sini dia tak ada sebut perkataan pekat, ataupun pekat, ataupun dia tak bagi nilai kepekatan, contoh dia 1 mol per dm padu. So ini bukan faktor kepekatan. Kena pasti awal lah. So dia bukan faktor kepekatan sebab dalam soalan tak sebut pekat, dalam soalan tak sebut nilai kepekatan. Nilai kepekatan ni biasanya jelas. Kalau 1.0 tu pekat lah tu. Kalau 2 lagi lah pekat. Biasanya 0.01 mol per dm padu ni kita kategorikan dia sebagai pekat. Kita kategorikan dia sebagai pekat. Jelas? So, automatik soalan ni bukan faktor kepekatan. So, bukan faktor kepekatan, automatik soalan ni faktor dia tulis besar-besar, faktor dia adalah faktor nilai E0. Faktor dia nilai E0 lah. Faktor dia adalah nilai E0. So jawapan kamu nanti mesti kamu rujuk kepada nilai E0. Jangan tengok faktor kepekatan, jangan tengok faktor jenis elektron. Tapi dalam soalan last mesti dia akan repeat. Dia nak tengok kefahaman pelajar ni, last dia akan repeat. Kalau kamu tengok kat sini, sekejap buat sini, cuba. Tutup TV. Bawa sini, tutup TV. Awak bersama. Tutup TV. Tidur. Semua tidur. Tak payah. Okey. Last soalan kalau kamu tengok kat sini. Mungkin soalan dia minta ganti. Kalau kamu tengok soalan F ni dia ganti. Asal dia guna elektron karbon, last dia dah ganti dengan jalur argentum. Dia jadi faktor kat sini dah berubah. Faktor dia dah jadi faktor jenis elektron. Faktor jenis elektron. Sama juga awal. Mungkin awal tu kita anggap faktor dia jenis nilai E0 sebab dia guna cair. Faktor kepekatan ni dia bukan faktor kepekatan, maksud dia guna cair lah. Last dia boleh repeat, dia gantikan dengan nilai yang lebih pekat. So kamu kena jelas. So akan berubah apa? Akan berubah di anode. Bila faktor ini terlibat, dia akan berubah di anode. Okey, kita tengok soalan. So kalau tengok soalan yang pertama kat sini, sama kalau ikut kat saya. Kalau ikut saya kat sini, step dia, buatlah step satu ni. Step 1, ion present you apa? Ada Ag+, ada NO3-, ada H+, ada OH-. Kill. Point yang kedua sama. Anode, cathode. So move to anode ialah NO3- dan OH-. Cathode kita adalah Ag+ dan H+. Point ketiga berdasarkan faktor tadi,
So anode kita akan pilih kat sini ialah OH minus. Cathode kita akan pilih sini ialah Ag plus. Empat. Dia sekurang-kurangnya dapat keluarkan 4 pun cukup. Keluarkan 4 pun cukup sebenarnya. Okay, sebab 5 dengan 6 tu you boleh nampak daripada persamaan setengah. So anode kita adalah 4 OH minus. Kita akan produce O2 tambah 2 H2O tambah 4E. Cathode kita akan dapat kat sini. Cathode kat sini kita akan dapat Ag plus E to produce Ag. So kita nampaklah kat sini. Poin yang kelima pemerhatian dia kita dapat bubble gas produce. Gas yang tak berwarna terhasil. Yang kat sini kita dapat pepejah kelabu terhasil. Hasil dia apa? Hasil dia O2 dan H2O untuk anode. Cathode kita nampak hasil dia adalah logam argentum. Nampak dapat sampai 4 pun dah betul. Nampaklah sikit. So jelas So ingat poin dia tadi saya lupa nak bagi tahu. Anode, poin kedua tadi, anode yang menerima anode adalah anion. Ni ada yang salah ni kan ni. Anion adalah ion yang bercas negatif. Cathode ialah yang menerima cathode adalah cation. Yang bergerak ke cathode adalah cation. K dengan K, E dengan E. So cation ni apa? Cation ni adalah ion yang bercas positif. Ingat dalam cation tu ada root T. T itu menunjukkan dia positif lah. Itu kalau poin yang penting. Saya takut apa? Saya takut pelajar ni salah. Anion tu dia kata ion bercas positif. Itu tu dulu 3 4 sebenarnya dah belajar. So bila kamu kata anion itu ion yang bercas positif, so dah salah. Kamu akan letak anode yang bergerak ke anode tu adalah Ag plus dan H plus. Jadi salah. So sampai ke bawah lah salah. Siapa nak tanya? Cikgu. Kedudukan anode dengan cathode ni dia ikut bateri ke? Bateri dia macam kiri ke kanan tu dia ikut ni kan? Yelah. So kita tengok bateri ni, kalau kita nak kaitkan lah. So yang mana satu anode saya tahu, saya pun tak jelas tadi. Okay, so tengok bateri ni kalau yang panjang ini kita panggil terminal positif. Yang bergerak yang bersambung dengan terminal positif, karbon ni kita panggil dia sebagai anode. Sebagai apa? Yang bersambung dengan terminal positif. Anode. Kita panggil dia sebagai anode. Betul? Jangan salah. Kita panggil dia sebagai anode. Kita panggil anode. Anode ni maksud dia dia adalah terminal positif bateri. Yang bersambung dengan elektrod karbon yang bersambung dengan terminal negatif. Yang pendek ni negatif. So ini kita panggil dia sebagai cathode. Bagus, saya tak terangkan tadi. So yang bergerak ke anode, bila kita tahu ni anode, so yang bergerak ke anode tadi itulah. Yang bergerak ke anode adalah NO3 minus. Dalam ni ada NO3 minus, ada OH minus. So NO3 minus dan OH minus ni akan bergerak semua ke anode. Ag plus dengan H plus semua akan bergerak ke cathode. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Kalau kamu tak kenal pasti yang mana satu anode, yang mana satu cathode, pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Kita tak nampak lah nanti pemerhatian dia apa. Apa yang berlaku pada elektrod tu. Elektrod karbon. Tapi apa yang berlaku pada elektrod karbon tu kita tak tahu bila kita tak kenal pasti yang mana anode, yang mana cathode.
Jelas Itu asas sebenarnya elektrolisis. Kalau kamu terbalik kat situ, selalu kat situ lah pelajaran terbalik. Soalan label ni PQ. Contohlah PQ. Saya ikut Alif tadi, guna PQ. Saya guna PQ. Kalau kamu tak tahu P tu apa, P tu anode ke cathode ke, dia jadi salah lah. Dia jadi salah. Kalau P tu you kata cathode, maka dia terbalik. Semua bawah tu semua terbalik. Okay? Jelas So satu lagi point, saya lupa. Ini yang kita lukis ni, yang gambar Raja bagi ni adalah sel. Ni memang sel elektrolisis lah. Sel elektrolisis. Sel elektrolisis. Sel elektrolisis ni ada dua gambar Raja. Okay, satu gambar Raja macam ni. Satu lagi elektrolisis gambar Raja macam ni. Ni. Ni pun sel elektrolisis juga. Ataupun gambar Raja penuh dia. Sama lah. Tak ada ke? Tak ada pula. Ataupun ni gambar Raja ni. Sama, ni sel elektrolisis. Ni sel elektrolisis, tapi gambar Raja dia terbalik kat sini. Dia lukis gambar bateri ni kat bahagian bawah. Sebab nak menunjukkan yang dia guna ni bukan bika. Ni bukan bika ni. Kita panggil dia sebagai sel elektrolisis. Sel elektrolisis ni yang kita boleh kumpul gas. Sel elektrolisis ni kita guna untuk kita kumpul gas. Gas. So kita akan salurkan wire penyambung di bahagian bawah sel elektrolisis ni. Saya rasa epsilon saya pernah tunjuk ni. Saya tak pasti delta ni Cikgu Farida pernah tunjuk ke tak. Dia beza dengan bika. Bika kita letak ikut atas, betul? Sel elektrolisis ni wire penyambung dia bahagian bawah dia dah siap dengan karbon terlekat. Saya nak tunjuk gambar rajah dia. Nanti pula. Cuma lukisan. Boleh tak ni? Faham tak ni? Tak adalah dia Muhammad. Tak adalah gambar Raja Asif. So, boleh tak ni? So, gambar Raja ni, kalau kamu tengok gambar Raja 2 ni. Cikgu tak present. Ya. So, kalau kita tengok gambar Raja 2 ni. Gambar Raja 2 ni berbeza dengan gambar Raja 9 tadi. Gambar Raja 2 ni gas yang kita dapat ni, kalau dapat hasil the gas, gas tu terbebas lah. Gas tu terbebas, kita tak boleh kumpul dan kita tak boleh confirmkan dia.
Kalau gambar rajah tadi, kita boleh confirmkan gas yang terbebas tu. Itu soalan akan tanya sebegitu. So kita tahu hasil dia adalah oksigen gas di anode. Di anode tu adalah oksigen gas, tapi oksigen gas terbebas lah. So apa pemerhatian kat situ, kita boleh kata gelembung-gelembung gas terhasil. Gelembung gas tak berwarna terhasil. Okay, so kita jawab soalan. Soalan nak apa? Jawab kehendak soalan. Soalan nak kat sini nyatakan semua kation yang terdapat. Walaupun kita list kat sini semua ion, tapi soalan nak kation, kita nyatakan kation saja. So apa kation kat sini adalah Ag plus dengan H plus. Ada pelajar jawab semua sekali. Salah. Sebab dia tak faham apa itu kation. So kena berhati-hati kat sini sebenarnya. Okay, kita jawab kehendak soalan. Nyatakan ion yang bergerak di anode katot. Ion yang bergerak di anode yang katot. So kat sini yang bergerak di anode adalah NO3 minus dan OH minus. Manakala di katot ialah Ag plus dan H plus. Ini ada dah panduan, kita dah ada kat tepi tu. Kan senang nak jawab. Okay. Ion yang mana selective discharge? Di anode. Di anode kita pilih OH minus. Sebab apa kita pilih OH minus? Kita guna reason tadi lah. Reason dia apa? Nilai E naught yang lebih negatif. Lebih negatif ataupun kurang positif. Dalam ciri keupayaan elektrod piawai. Mesti sebut dua-dua, lebih negatif ataupun kurang positif. Dalam elektrod piawai. Katot kat sini kita pilih Ag plus. So reason dia apa? So reason dia adalah nilai E naught yang lebih positif. Ataupun kurang negatif. Dalam siri keupayaan elektron. Cikgu, Ya. kalau kita buat perbandingan boleh? Kita cakap nilai E naught OH minus lebih negatif berbanding NO3 minus. Macam ni? Nilai E naught OH minus lebih negatif berbanding NO3 minus. Kita tak mention pun dalam siri keupayaan elektrod piawai. Oh. Boleh. Tapi sebenarnya bila kita sebut nilai E naught tu dia mesti dalam larutan keupayaan dalam siri keupayaan elektrod piawai. Dia orang azan lah. Kita benda dia orang azan.
dah ni nombor energi. Okey, sambung. So boleh kita jawab seperti tu lah. Kalau nak buat pembandingan, saya rasa kena sebut juga dalam siri keupayaan elektron. Itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Dia maksud dia kat sini, kalau saya bagi ayat saya tu pun dah menunjukkan dia sebenarnya perbandingan lah tu. Sebab apa kita pilih OH minus? Sebab nilai E naught dia adalah lebih negatif. Ataupun kurang positif berbanding dengan NO3 minus lah. Okay. So persamaan setengah tadi lah. Persamaan setengah kita yang tadi 4 OH minus produce O2 tambah 2 H2O tambah 4E. Satu lagi adalah Ag plus E to produce Ag. Apakah yang diperhatikan? Kematian ada tanya. So apa kematian kat sini? Gelembung gas tidak berwarna terhasil. Tidak berwarna terhasil. Manakala di katot kita akan dapat pepejal kelabu terbentuk. Ataupun kat sini kita boleh kata elektron karbon menebal pun boleh. Elektron karbon tu kita akan nampak menebal. Sebab apa? Sebab adanya argentum lah. Adanya argentum dari situ. So kita boleh kata dia menebal. Kalau saya guna pepejal kelabu dah lebih senang. Okey, jelas? Dan sekiranya digantikan dengan jalur argentum. So apakah persamaan setengah? Persamaan setengah bila menggunakan faktor jenis elektron ni di anode, nak di anode dia. So di anode faktor dia sebab kita menggunakan elektron karbon, elektron argentum yang aktif. So persamaan setengah dia adalah logam itu akan berubah menjadi logam ion. Argentum itu akan berubah menjadi argentum ion. Automatik. So balance kan plus E kat sini. So apa faktor yang mempengaruhi hasil di anode? Faktor dia adalah faktor jenis elektron. Nyatakan satu pematian. Apa pematian kat sini? Pematian dia adalah elektron Nipis. Semakin Nipis. Semakin menipis. Okey. Kalau ditanya reason ni apa? Reason kat sini sebab kita menggunakan elektroaktif. So elektroaktif akan membebaskan elektron. Membebaskan elektron ataupun kat sini kamu boleh kata dia boleh terlibat dalam tindak balas. Dia terlibat dalam tindak balas. So elektron itulah yang mengalami perubahan. Elektron itu yang mengalami perubahan. Boleh? Cikgu. Ya.
Yang jenis elektrod ni saya kurang faham sikit tu. Okey. Dia walaupun Kalau anode dia. okey. Walaupun bila kita kata faktor dia jenis elektrod point dia sama je. Point dia point 1 kat sini sebab dia ganti kan. Point 1 kita ada argentum, ada NO3 minus, ada H plus, ada OH minus. Point 2 kita pun sama. Yang pergi ke anode adalah NO3 minus dan OH minus. Yang pergi ke cathode pun sama. Walaupun faktor dia jenis elektrod, tapi yang move, yang bergerak masih sama lagi, iaitu Ag plus dan H plus. Yang ketiga ni, ion yang dinyahcaskan. Ion yang dinyahcaskan adalah bila anode, dia ada dua ion yang bergerak, NO3 minus dengan OH minus. Dua-dua ni tak dipilih. Dua-dua ni tak dipilih. So dia tak ada ion yang dinyahcaskan, tak ada. Ada Hello Cik Ucup, tengah kelas lagi kejap lagi saya call. Okay. Dia tak ada ion yang dinyahcaskan sebab dia dah menggunakan elektrod argentum yang aktif. So yang mengalami perubahan nanti adalah logam dia. Logam argentum ni yang mengalami perubahan. Cathode still sama. Dia tak akan tanya dalam jenis faktor jenis elektrod, dia tak akan tanya jenis ion yang dinyahcaskan di anode. Sebab memang tak ada ion yang dinyahcaskan di cathode. So di cathode still sama, argentum akan berubah menjadi argentum. Argentum ion akan berubah menjadi argentum. So balance kita plus E. Tapi untuk anode, argentum ni lah yang mengalami perubahan. Dia akan menjadi argentum ion. So balance. Itu sebabnya dia menggunakan aktif. So bila aktif ni, dia akan terlibat dengan tindak balas. Faham tak yang tanya tadi? Kalau kita guna carbon tu dia lenyai. Lenyai ni dia tidak terlibat tindak balas. Dia tak terlibat dalam tindak balas. Itu sebabnya dalam kita punya list tak ada carbon pun. Tapi bila kita menggunakan argentum, cuprum, itu adalah elektron yang aktif. So saya kata tadi elektron aktif ni dia akan terlibat dengan tindak balas. So jenis elektrod ni biasanya mudahnya satu kita akan nampak tebal, di anode kita akan nampak dia semakin nipis, di cathode ni logam ion jadi logam, so dia akan jadi bertambah tebal. Okey, jelas? Dapat senang dah ni. Okey. Saya harap jelaslah. Walaupun saya terangkan baru 2 soalan, 3 soalan, saya harap jelaslah. So untuk Rabu, kalau boleh Rabu ni kita tengok sikit lagi elektrolisis. Lepas tu kita masuk dengan sel kimia. Boleh? Bakal tak selesai kan? Kalau nak ikut soalan ni banyak lagi. Tapi step dia sama je sebenarnya. Ikut step yang saya bagi tadi 7. Kalau yang tadi dia tanya 7 tu sama. Dia tanya kat cathode ni, last sekali silap. Dia tanya cathode ni. Cathode dia jadi semakin apa? Bukan nipis. Betul? Cathode jadi semakin apa? Lebat. Cathode. Silap Dia tanya anode, tiba-tiba bawah ni dia tanya cathode. Tu kena tengok betul lah. So kalau nak anode, nak cathode, so cathode kat sini semakin menebal. Okey, boleh So hari Khamis, hari Rabu nanti kita tengok sikit lagi elektrolisis, lepas tu kita masuk sel kimia.
Kena bezakan betul-betul self-introlysis dengan self-kimia. Okey, jelas pelajar? Nak sambung lagi ke nak stop? Stop. Laju je nak stop. Kita stop, kita sambung hari Rabu lah. Okey? Okey, boleh apalah mak dah keluar ni, makin kurang pelajar ni. Sekejap lagi saya check kehadiran ni. Apa yang dah keluar ni? Okey, boleh? Anan tengok, Anan baru 1 jam 48 minit je Nan. Online dah 2 jam dah. Bob pun lambat, masuk lambat Bob. Apa masa tak cukup ni? Ismail dah tak ada ke? Dah terkeluar Ismail ni. Siapa yang tak cukup jam kat sini, menunjukkan dia masuk, dia keluar, dia masuk, dia keluar ni. Aiman Muhammad Nazri pun tak cukup ni. Sepatutnya dah 2 jam sekarang sini. Sepatutnya dah 2 jam lah. Kalau kamu masuk 2.5 tadi, sepatutnya dah 2 jam. Ni saya Imran Hakimi pun dah masuk keluar ni. Tak cukup 2 jam ni. Yang bagus Adam Hakim lah. Adam Hakim masuk awal lah tu. 2 jam 21 minit lah. Dia bersama. Okay, so saya stop sekarang ni. Kita sambung hari Rabu nanti yang selebihnya. Tak sempat, saya rasa memang tak sempat semua lah. Nak bincang semua memang tak sempat. Saya minta kamu cuba tengok dulu. Yang mana kamu tak faham nanti kamu tanya. Boleh belajar. Yang penting nanti saya nak sentuh sikit tentang sel kimia. Tentang aplikasi. Aplikasi daripada elektrolisis tu. Dari segi penulinan ataupun penyaduran. So yang lebih saya minta kamu tanya sekiranya kamu tak faham. Okey pelajar. So esok malam kita jumpa dululah. Esok malam kita jumpa untuk saya tak buat Google Meet tau. Saya tak buat Google Meet, saya akan bagi link untuk Google Form. 8.25 saya bagi. So 8.30 kamu start, 9.30 pastikan hantar. Jelas pelajar? Jelas. Okay. So bersedialah, bersedia untuk menjawab esok. Lepas tu hari Rabu pun kita buat Google Meet. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.